إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita pada hari ini, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan untuk kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, untuk menjadikan ianya bekalan pada hari yang tidak ada bekalan melainkan bekalan di hari akhirat kelak. Dan mudah-mudahan dengan ada bekalan ini, ianya menyebabkan berat timbangan kita di depan Allah nanti, yang menyebabkan kita boleh masuk syurga. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah permudahkan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi di dalam bab yang berkaitan dengan bab sabar, dan kita Riyadhus Salihin, bab sabar, yang ianya perlu dilihat dan perlu diperhatikan, apatah lagi kita berada di akhir zaman yang memerlukan kesabaran, kekuatan sabar dengan sekuat-kuatnya. Ujian-ujian yang datang pada kita di akhir zaman merupakan ujian yang paling dahsyat. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menghadapi mehnah-mehnah, fitnah-fitnah terhadap orang yang cuba berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang berlaku di zaman moden ni, dan ianya memerlukan ilmu yang tepat, keimanan yang kuat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan itu, ya, untuk kita berjalan di muka bumi ini. Di mana fitnah yang paling kita takut sekarang ini ialah fitnah kerosakan akidah. Sebelum kita masuk ni, kita kupaskan sedikit, kerana ianya amat penting. Apabila Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita akan berpecah umat ini kepada 73 golongan. Sataftariku hadhil ummah ila 73 firaq kullaha finnaru illa wahidah. Akan berpecah umat aku kepada 73 golongan, semuanya ke dalam neraka melainkan satu. Yang Rasulullah ingatkan kita, satu itulah yang akan selamat, dan wajib kita mencari yang satu ini. Satu ini wajib, kerana kita nak mati di atas dasar satu ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan seorang Islam. Islam, ahli sunnah wal jamaah. Penting sangat-sangat. Jadi Rasulullah mengatakan 73 ni, 72 ni akan dimasukkan ke dalam neraka. Satu sahaja yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Wajib bagi kita kenal siapa satu ni. Jangan biarkan satu ini terlepas dari kita. Satu bukan banyak, habis satu, kalau 72 hilang satu, ada lagi 71. Ya, hilang satu, boleh lagi 70. Banyak lagi. Ini masalahnya satu. Kalau hilang satu ni, habis. Tak ada separuh ke suku, tak ada. Dia habis satu. Jadi jangan biarkan kita tersesat, terhilang yang satu ni. Apa yang Rasulullah kata? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu berada di atas jalanku dan jalan para sahabat. Yang dikatakan itulah ahli sunnah wal jamaah. Bukan setengah orang mengatakan ahli sunnah wal jamaah ni ialah bukan qadariyah, bukan jabariyah. Kalau kita mengaji di pondok, kita akan jumpa kalimah ni. Bukan itu. Habis kalau bukan qadariyah, jabariyah, kalau syiah pula, mu'tazilah, itu semua dah bercampur dah. Sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah ialah orang yang berada di atas jalanku, ala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma alayya, yang Rasulullah kata, barang siapa berada di atasku, ala sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan khulafa ar-rasyidin itu jamaah. Kerana kita berhadapan dengan fitnah, satu golongan telah memperkenalkan dirinya golongan ahli sunnah wal jamaah hakiki di Malaysia, ya, menubuhkan pertubuhan atas nama ahli sunnah wal jamaah. Siapa mereka ni? Subhanallah. Dan apa yang mereka bawa?
Bila kita menyaksikan kaedah Imam Asy-Syafi'i amat penting dalam mengenali usul-usul orang-orang yang begini. Kamu kenal akidah mereka, maka kamu kenal siapakah mereka. Kalau kita tak kenal akidah mereka, maka kita tak tahu mereka tu siapa ahli sunnah wal jamaah ke, betul ke, tidak ke. Disebabkan golongan-golongan seperti ini muncul di Pakistan satu ketika dahulu. Sampai sekarang dia claim diri dia ahli sunnah wal jamaah. Dia tulis kat masjid dia, ya Allah, ya Rasulullah. Bila ditanya apa maksud tu, ya Allah, Allah yang hidup. Ya Rasulullah, kita di Malaysia tak ada apa-apalah, tapi di sana, ya Rasulullah, Rasulullah yang hidup. Dia beriktikad Rasulullah masih hidup. Yang menyebabkan mereka melakukan syirik pada kubur-kubur, menyembah kubur, berdoa dekat kubur, buat perayaan di kubur. Sehingga kan ada satu kubur di Clifton sana, nama dia Abdullah Ghazi. Di situ tempat pemujaan, melepaskan nazar, apa semua, solat hajat, apa semua mereka lakukan di situ. Dia berklaim diri mereka ahli sunnah wal jamaah. Berbahaya. Kalimah yang cantik ahli sunnah wal jamaah telah dikotorkan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Seperti golongan yang dikatakan salafus salih. 3 kurun yang terbaik, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia adalah di zaman kurun aku. Kemudian kurun selepas itu, generasi yang kedua tabi'in. Kemudian generasi yang ketiga tabi'in. Kalimah itu cantik. Nama mereka dikenali di Malaysia dengan salafus salih. Baik, tapi masuk ke negara Arab dikenali dengan nama Salafi. Tetapi dicemar oleh golongan-golongan yang tak bertanggungjawab. Seperti golongan Syiah, yang mana satu peristiwa apabila seorang lelaki yang ditangkap berkahwin sampai 9 tu, Abu Talib Al-Ja'fari, dalam surat khabar tu dia tulis Abu Talib Al-Ja'fari As-Salafi. Dia menggunakan nama Salafi, sedangkan dia Ja'fari, Syiah Ja'far. Jahat. Kemudian muncul golongan Khawarij yang menonjolkan diri mereka Quran dan Sunnah, membawa salafus salih dengan fahaman salafi. Tapi mereka Khawarij. Nama salafi rosak disebabkan orang-orang yang begini. Dan akhirnya kalimah salafi kita tak guna, terpaksa. Begitu juga sekarang golongan ini muncul dengan membawa fahaman ahli sunnah kononnya. Tetapi bila dikaji, apa yang dibawa? Bukan fahaman ahli sunnah, tetapi Asy'ariyah. Saya minta dalam bab ini kita kaji elok-elok tentang sejarah bilakah Asy'ariyah ini muncul. Dia tidak muncul pada zaman 3 kurun yang terbaik. Dia muncul selepas zaman 3 kurun yang terbaik. Hatta Imam Syafi'i pun tak tahu akidah ini. Hatta imam-imam yang besar tak tahu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad tak tahu akidah ini. Hatta dah imam-imam ni tak tahu, Rasulullah lagi tak tahu. Ya. Jadi Asy'ariyah, mereka membawa fahaman Asy'ariyah dan mengklaimkan diri mereka ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya ingatkan, ya, peringatan tentang satu gerakan yang telah mengklaimkan diri mereka gerakan ahli sunnah wal jamaah yang berdaftar. Jadi saya kata berhati-hati. Ya, berhati-hati. Kerana kita nak membawa perjalanan kita ke arah syurga, biarlah bersih akidah. Kerana Rasulullah dah menggariskan satu garisan. Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'un. Inilah jalanku yang lurus, ikut. Wala tattabi'us subul. Ya, jalan-jalan tepi tu jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Sataftarikum an sabili. Maka kamu akan berpecah daripada jalanku. Maka inilah akidah ahli sunnah wal jamaah yang satu. Bahkan yang tepi-tepi itu bukan dia. Dan Rasulullah ingatkan lagi penyeru-penyeru di kalangan penyeru api neraka. Lidah mereka seperti lidah kita, yakni berbahasa dengan bahasa kita. Kulit mereka seperti kulit kita. Ya. Hidung mereka pun macam hidung kita juga, orang Jawa kita ni. Ya. Maksudnya mereka itu membawa satu fahaman yang berbahaya. Saya ingatkan, jauhkan. Ya. Baik, sekarang kita masuk dalam bab hadis yang berkaitan dengan sabar. Hadis yang ke 45, 21-45 ya. Dah lama kita cuti. Saya pun sampai seronok cuti. Minggu lepas langsung tak datang. Betul? Kak Halimatan betul? Ke kitab lain? Oh, Ustaz dah baca dah hadis ni? Sampai 46. Ui, lajunya Ustaz Yunus.
Panjangnya cuti saya. Okey, baik. Hadis yang berikutnya, hadis 47 ataupun dalam bab ini 23. Wa an Muaz ibn Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yanfadhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaq yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu min huril ain ma syaa. Rawahu Abu Daud. Dan hadis ini dan Tirmizi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Dari Muaz ibnu Anas bahawa Nabi bersabda, barang siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu untuk melepaskannya, maka Allah menyerunya di hadapan kepala, disaksikan seluruh makhluk pada hari kiamat, sehingga orang itu memilih bidadari dengan sesuka hatinya. Masya Allah. Ya, orang perempuan bidadari je ustaz. Kita orang lelaki okey lah kan? Baik. Dalam hadis ni nak menceritakan satu perkara yang besar tentang apakah istilah kuat ataupun kesabaran yang sebenar-benarnya. Kesabaran ataupun kekuatan yang mana dimiliki oleh manusia yang terbaik apabila dia mampu untuk marah tapi dia tak marah. Kan? Dia mampu. Kalau seorang tu tak mampu untuk marah, memang dia tak mampu, dia jenis lemah, dia tak nak marah, itu tak dikategori terbaik. Pasal dia dah memang tak mampu. Kan? Dia marah diri dia aja. Dia marah seorang-seorang dekat dinding tu, dia marah dinding. Itu kata tak kuat. Tetapi dalam bab ini, yang menjadikan orang itu terbaik, dia mampu untuk bertindak balas, mampu untuk membalasnya, mampu untuk buat apa saja yang dia buat, tetapi dia tak nak buat. Subhanallah. Hebat ya. Dia mampu tapi dia tak nak buat. Walahul masalul a'la. Bagi Allah misal yang cukup hebat, cukup cantik. Kita saksikan Allah mampu tak menghancurkan manusia yang derhaka pada dia. Mampu kan? Mampu tak? Ya Allah, disebutlah mampu. Mampu, okey. Kurung-kurung yang terdahulu telah hancur. Dan kalau Allah nak hancurkan pada abad ini, manusia-manusia yang derhaka pada dia, cukup derhaka sikit je, dia mampu untuk lakukan. Orang kafir, dia mampu untuk hancurkan. Tapi dia sabar. Heran kan? Dia bagi manusia ni nikmat makan, minum, hidup, sihat, kekayaan, masih lagi dia bagi. Satu sifat yang cukup hebat pada Tuhan kita. Mampu, kesabaran yang kemuncak kesabaran. Dia mampu untuk bertindak kepada hamba-hambanya yang derhaka, tapi dia tak buat. Oleh kerana itu, ini adalah satu perkara yang besar bagi kita fahami bahawa jika kita mampu untuk melakukan satu perkara kemarahan, terutamanya berkaitan dengan kemarahan, ya, maka menjaga atau menahan diri kita mengeluarkan kemarahan kita itu adalah yang terbaik. Ambil tu, terutamanya bagi mereka yang agak mulut laser tu. Ya, lepas cakap tu memang pum pum pum, habis kena semua orang. Tapi dah belajar ni, masya-Allah, hari ni Riyadhus Salihin Rasulullah kata tahan kemarahan, dia pun cuba tahan. Alhamdulillah, besar pahalanya. Ya. Kerana apa? Dari Muaz ibnu Anas bin Anas bahawa Nabi bersabda, barang siapa yang menahan marahnya padahal ia mampu untuk melepaskannya, maka Allah akan memberikan ganjaran yang besar, menyerunya di hadapan kepala, yakni di depan orang ramai di mahsyar nanti, seluruh makhluk pada hari kiamat, sehingga Allah puji dia, Allah angkat dia depan orang ramai. Ya, tuan-tuan dan perempuan, perkara ni kena ambil perhatian. Ini adalah sifat yang terbaik yang mana Allah akan letak kita di depan orang ramai dalam keadaan terpuji. Maksudnya dia ni ahli syurga. Kalau dah dipuji di depan orang ramai di akhirat. Macam kita, orang terpuji kita, ya, di depan orang ramai, berarti orang tu kedudukannya tinggi. Okey. Jadi dalam bab ini, bila Allah memuji dia di depan orang ramai dan keistimewaannya, ya, keistimewaannya, maka Allah mengatakan pada hari itu kamu bebas memilih pasangan kamu. Ya, dalam ni disebutkan bidadari, ya, disebabkan fokus kepada lelaki, tapi asalnya pasangan-pasangan kamu yang mana kamu sukai, yakni di kalangan pasangan yang Allah tetapkan bagi lelaki dan perempuan di sana nanti. Jadi ini kedudukan yang perlu kita lihat. Kalau kita seorang yang tidak sabar, maka sabarkan diri kita.
Ya, sabarkan diri kita. Ya, habis kalau orang yang dah memang sabar tu tak adalah pasangan bidadari je. Ke macam mana? Tak, dia cuba kontrolkan diri dia lagi baik, maka ada pasangan dia. Allah tetapkan. Okay? Jadi ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, cuba dapatkan benda ni. Janganlah satu hadis kita baca buat de aja. Sebagai cerita cukup. Tak, tetapi kita mahukan amal. Berlatih. Tengah-tengah nak marah tu, teringat hadis ni, terus beramal. Tu kaedah kita. Tengah-tengah nak marah, cuba dapatkan. Cuba fikir balik, renung. Tapi biasa dah marah tu, tak ingat dah. Ya. Masuk tu terus. Tapi cuba ya, tuan-tuan dan perempuan, benda ni perlu latihan. Yang dikatakan mujahadatun nafs, kita bertahan melawan hawa nafsu tu, inilah cara dia. Sampai satu tahap peristiwa berlaku, maka bertindak. Waktu tu kita mula bertindak. Okey? Sabar ke tidak? Jadi ini keistimewaan bagi orang yang menahan kemarahan. Kazama, kazim, kazibin al-ghaid wal afina 'anil nas. Kazim, Ustaz Kazim, ustaz yang menahan sabar kan, yang menahan kemarahan. Kazama. Okey. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi, berilah wasiat padaku. Beliau bersabda, jangan marah. Orang itu mengulangi berkali-kali, tetapi beliau tetap bersabda, jangan marah. Okay, hadis rawahul Bukhari. Ini di antara perkara yang Rasulullah SAW menerangkan kepada para sahabat. Dia melihat keadaan sahabat. Rasulullah mengenali sahabat, ya, kenal sahabat dia baik. Macam mana dia kenal dirinya sendiri. Ya, kita tengok dalam satu hadis dia menasihatkan kepada Abu Zar, aku menyayangi kamu seperti mana aku menyayangi diriku. Jangan kamu memegang tampuk pemerintahan, kerana kamu adalah orang yang lemah. Jadi Rasulullah mengenali orang-orang tertentu di kalangan sahabatnya, lalu dia mewasiatkan ataupun menasihat. Tetapi di sini dikata ausi ni, satu wasiat. Bila wasiat dia akan pegang sampai ke mati. Ya, ausi ni menasihat satu perkara yang besar. Rasulullah menyaksikan kalau sahabat tu kuat marah, inilah wasiat dia. Dia tengok keadaan. Bukan seorang sahabat tu sabar, dia bagi itu. Tak. Rasulullah melihat keadaan dan dilihat dalam kisah ini, lelaki ini adalah seorang yang cepat pemarah. Maka bila lelaki ini minta nasihat, lalu Rasulullah kata, la taghdab. Lainnya Rasulullah kata, la taghdab. Jangan marah. Lain, la taghdab. La taghdab juga kan. Apa Rasulullah ni? Tak. Kenapa? Mengingatkan bahawa lelaki ni memang jenis pemarah. Itu kaedah dia. Macam kita, kalau kita orang tu datang, kita tahu perangai dia malas nak bangun pagi. Ya. Bila minta wasiat, bangun pagi awal kan. Lain tak bangun pagi awal kerana berkat tu ada. Kita tambah cantikkan bahasa kita. Okey. Jadi ianya diambil kira dalam memberi wasiat. Kita tengok keadaan orang yang nak beri wasiat. Jadi begitu juga bila orang nak minta nasihat daripada kita, ya, minta pandangan daripada kita, bagi dengan cara yang baik. Ya, jangan tak bagi langsung. Bagi. Jangan pula jual pula. Ya Kak, sila. Ada situasi macam ni kita boleh luahkan amaran. Ha? Situasi macam ni kita boleh luahkan amaran. Amaran itu beri pesan lah. Dalam situasi macam mana? Nak keluarkan marah kita. La taghdab. La taghdabi. Jangan marah. Kontrol diri kita. Pasal saya menilaikan dari sudut kita nak syurga tu. Ya, memang boleh. Kalau betul kita nak marah sangat, Lagi buat yang terbaik. Bukan marah. ya, kemarahan itu ada, memang tidak dinafikan, ya, terutamanya orang yang berbuat tak baik. Cuma jangan dia dalam hadis mengingatkan kita jangan melampaui dalam siri kemarahan. Okey, kita kontrol dulu perasaan kita, ya. Bagi kalau dah nampak agak tak selesa, cakap elok-elok dan cakap yang ada ketegasan. Bukan cakap setengah orang marah tu cakap dah mula tak kontrol kan, tapi kena ada adab dia. Ya, tegur, terutamanya macam anak-anak, ya. Tersilap sikit teknikal tak apa, ya, bagi pandangan cara baik. Tapi anak-anak jangan dimulakan dengan marah. Satu nasihat, terutamanya anak-anak yang dewasa, ya, jangan mulakan dengan marah. Bagi pandangan, bagi nasihat. Kadang-kadang kena puji anak-anak. Ya, kalau dia buat baik tu puji. Subhanallah, kadang-kadang anak-anak kita, ya, sampai yang datang mengadu umur 15, mak ayah saya tak pernah puji saya.
Kenapa berbahaya? Terutamanya anak-anak wanita, gadis-gadis. Bila mak bapak yang seorang ibu tak rapat dengan anak dia, bila dia tak boleh, mahal sangat nak puji anak dia tu, hanya anak dia lahir daripada dia. Kalau dia kata cantik tu, mak dia pun cantik juga, tapi dia tak nak puji, susah nak puji. Berbahaya di saat apabila dia keluar daripada rumah kita. Kenapa? Kerana di luar sana ramai yang menunggu dia untuk memuji dia. Bila di antara perkara yang dikaitkan dengan masalah mengapa anak-anak ini, orang Islam ini banyak yang masuk Kristian, gadis-gadis yang masuk Kristian, disebabkan lelaki-lelaki memuji dia. Kamu ni cantik. Dia kata, mak aku tak pernah puji aku cantik, kan? Dan perempuan suka dipuji, betul tak? Habis itu memang perempuan suka dipuji. Bila kena mak bapak tak puji dia, orang lain puji, dia hargai pujian tu. Kalau mak bapak selalu puji, maka bila orang lain puji, alah aku mak bapak aku puji aku selalu, dia tak kisah sangat dah. Jadi benda tu kena ambil perhatian. Jadi ada masa boleh marah, tetapi kemarahan yang disebutkan, kita melihat kalau Rasulullah SAW marah dari sudut yang melanggar syariat. Kita marah anak kita tak periksa, tak solat subuh tak marah, tak periksa kita marah, tak basuh kain kita marah, ya, elok tu, kan? Ataupun apa-apa yang berkaitan dengan akhlak Islamiah, kena jaga, arahkan dia, ya, supaya dia ikut arahan Allah. Tetapi itulah, marah kena kontrol. Kalau nak marah sangat, nak lepas sangat, ustaz, tak tahan. Kalau tak, saya gila, pergi ke dinding, marah, cakap dengan dinding. Okey, alhamdulillah, ya, itu kaedah dia lah. Bagi saya, kontrolkan kemarahan, ya. Itu pasal kita melihat kadang-kadang lelaki tak mampu untuk kontrol kemarahan dia, itu yang kena terajang, terlempang isteri, na'udzubillah min zalik. Dia jadikan di situ tempat lepaskan geram. Kontrol, pergi ke tempat lain. Ada kaedah nanti kalau kita sampai, wallahu alam, ya, Rasulullah mengajar cara menyelesaikan kemarahan kita, kerana syaitan masuk. Apa perlu buat? Ambil wudu. Apa perlu buat? Baca auzubillah. Apa perlu buat? Baca, adalah kaedah-kaedah. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ada seorang berkata kepada Nabi, berilah wasiat padaku. Beliau bersabda, jangan marah. Orang itu mengulangi berkali-kali, tetapi baginda bersabda, jangan marah. Jadi hadis ini mengisyaratkan kita jangan marah. Ibu-ibu, kontrollah kemarahan kita, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'minin wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Hadis rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin baik lelaki maupun perempuan senantiasa mendapat cubaan baik dari dirinya, anaknya maupun hartanya, sehingga menghadap Allah tanpa membawa dosa sekalipun, sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi dan mengatakan bahawa hadis ini hasan sahih, Albani mensahihkannya. Okey. Dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahawa ujian ini akan datang kepada kita bila-bila masa. Dikuatkan dengan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ujian yang Allah bagi kepada kita dengan berbagai bentuk dalam surah Baqarah juzuk yang kedua, ayat yang ke-155. Jumpa? Saya ulang balik, juzuk kedua, ayat 155. Tak apa, slow sikit tak apa. Kalau orang tua macam itulah. Nak betul spek lagi, tak nampak. Okey, jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Dan sesungguhnya akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Okey, ini di antara ujian. Allah berikan sedikit ketakutan. Ya, ketakutan, takut habis duit, takut anak begini, takut keadaan begini, semua dikira ketakutan. Rupanya ujian itu membawa kepada pahala kepada kita. Subhanallah, ya. Lepas tu sedikit kelaparan. So far kita rasa kita tak ada lapar sangat kan, ya. Ujian kelaparan, nak datang kelas cepat, tak ada makan nasi lemak, itu bukan. Itu bila makan nasi lemak masuk kelas tidur pula kan. Kekurangan sedikit harta, jiwa dengan kematian ataupun sakit, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ni dia, Allah nak bagikan kita pahala, yang mana hadis ni mengatakan sesungguhnya orang mukmin, baik lelaki maupun perempuan, sentiasa mendapat cubaan baik dari dirinya, anaknya maupun hartanya, sehingga menghadap Allah. Nampak tak? Ini di antara cubaan yang dihadapinya. Tetapi Allah tak biarkan kita. Macam mana kita nak hadapi kesabaran tersebut? Dalam ayat 156 Allah menceritakan, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu dia. Sifat yang pertama, ya, dia kena sabar dan dia hendaklah menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, tak mati anak saya, sakit je. Amboi. Masyarakat kita bila sebut inna lillahi tu mati. Tak. Apa juga musibah kalau ikut ayat ni, timpa musibah, katakan inna lillahi. Mati tak mati lain cerita. Inna lillah maksudnya sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepadanya kita kembali. Ya, kita rujuk balik kepada Allah dan iringi dengan sabar. Kelebihan dia, ini di antara satu kelebihan yang maha hebat ya Allah berikan kepada kita. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Okey. Maksudnya salawatu min rabbihim, Allah telah memuji dia, memberi keberkatan kepada dia. Ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mendapat pujian daripada Allah berbentuk yang dikatakan salawat ni, yang kita baca salawat atas Nabi tu kan, merupakan perkara yang susah. Allah tak akan bagi melainkan orang tertentu je. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Untuk Nabi saja. Tiba-tiba Allah berikan peruntukan kepujian keberkatan ini kepada mereka-mereka yang menghadapi musibah dengan penuh kesabaran dan rujuk kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bayangkan Allah katakan mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Alhamdulillah, hanya bersabar saja dan rujuk kepada Allah, terus kita kedudukan makam yang terbaik. Jadi itu dia cara kita nak dapat yang terbaik, maka kita kena menghadapi dengan penuh kesabaran. Jadi insya-Allah lepas ni ujian yang Allah datang, redha. Ya, sabar. Apa yang berlaku, fikir elok-elok, jangan cepat-cepat nak marah. Ya, renung balik, tengok balik, lepas tu baru kita bertindak dengan cara yang baik. Jadi dalam penjelasan hadis ini sebagai dalil atas keutamaan sabar dan bahawa seorang hamba apabila bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapus semua kesalahannya, kerana musibah yang menimpa pada diri, anak, harta merupakan sebagai penghapusan dosa bagi seorang hamba. Ya, accident, jangan marah driver tu dulu, sabar dulu. Ya, kita terus marah, bak nak saman terus.
Ya, sabar dulu. Rujuk kepada Allah, cek. Okey. Baru Allah uji harta kita sedikit. Okey, kita redha. Lepas tu barulah buat saman ke apa ke. Okey. Jadi kesabaran itu diutamakan. Hadapi dengan penuh kesabaran. Okey, boleh? Nak praktikal ni. Dah berapa dah? Tahan marah. Lepas tu sabar dalam ujian. Setiap ujian. Tapi Ustaz, Ya. dalam hati kecil kita tu kadang-kadang kita rasa keras. Itu memang biasa kan? Itu memang biasa. Tapi pujuk hati kita. Ya, pujuk hati kita. Kerana Alhamdulillah masih lagi dalam hati. Tapi itulah masyarakat kita satu masalah dalam situ. Bukan. Hati dia bermasalah. Nampak luar aku dah maafkan kamu, dalam hati jaga kamu. Dia jadi macam tu. Dengki, dikatakan dengki masyarakat kita ni. Perasaan tu ada dalam tu. Na'udzubillah min zalik. Wallahu alam. Adakah itu keturunan kita ke macam mana? Kalau kita tengok cerita Melayu klasik, cerita dengki itu memang berlaku. Dengki. Ya, tak tahu apa. Sampai orang kata, itu kata depa lah, lawak tak senonoh kata kan. Kalau masuk neraka orang Melayu ni, ya ada yang nak keluar ditariknya balik kan. Nauzubillah, kita tak nak macam tu. Tapi nak menceritakan memang orang Melayu ada sifat dengki. Bila waktu kami belajar dulu di Pakistan, Tok Syekh Harap tu katakan, kebanyakan orang Melayu, orang Islam lah Melayu ni. Banyak betul. Apabila kami di Pakistan, pelajar Melayu kita, Malaysia kita, di antara pelajar yang terbaik. Memang tak terpuji. Kebersihan terbaik. Tempat macam katil tu, ya, pelajar kita menang. Akhlak memang baik. Cakap lembut, bercakap dengan ustaz beradab, kan. Sistematik terbaik. Kita dah biasa di Malaysia nak masuk tempat tu berbaris, kan. Orang sana tak ada, orang lain tak ada. Kita masya-Allah. Dipuji, memang dipuji. Satu je masalah, kata ustaz tu. Hati dia busuk betul. Dia dengki tu. Habis ustaz-ustaz dibaginya. Dia tak suka ustaz tu, dia pam dari belakang. Tapi depan, Masya Allah, ya akhi, la ilaha illallah. Ya, betul. Pasal saya menghadapi benda-benda ni, ya. Tapi Alhamdulillah, setengah tu, bila sampai satu tahap, dia dah nak habis, dia bertaubat. Dia jumpa kita. Fadil, kenapa Ana buat begini? Sok, dia cakap, la ilaha illallah. Entah macam tu sekali, entah buat, kan. Maksudnya, dia lepaskan perasaan dia, perbuatan dia dulu, ya, dia nak bertaubat, minta maaf. Lepas tu dia pergi jumpa ustaz. Alhamdulillah, kalau ada orang macam tu, tak apa. Dia cakap kat ustaz benda-benda yang dia buat, subhanallah, ya, dia umpat, dia fitnah dengan berbagai perkara. Tu dia orang Melayu kita. Sifat munafik. Tidaklah kita kata sifat munafik, tapi sifat apa nak sebut, perkara-perkara yang tak baik itulah. Tapi oleh kerana tu, ibu-ibu, kita bila dah belajar ni, kalau ada benda ni, buang sifat-sifat tu, buang. Memang ada. Yang bila datang bisikan syaitan tu, lawanlah. Jangan dilayan. Ya. Baik. Jadi oleh kerana itu, simpanlah akhlak yang baik terpuji, kita kekalkan cuma dalam bab itu, ya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah Ibn Hisn fanazala ala ibni akhihi Al-Hur Ibn Qais wa kana min nafar alladhi apa tu? Yudnihim Umar wa kana qurra'u ashaba majlis Umar wa musyawaratihi kahaula'i kanu ashubban faqala Uyainah li ibni akhihi ya ibni akhi laka wajhun inda hadzal amir fasta'zin li alayhi fasta'zana fa'adhina Umar falamma dakhala qala ya ibnu Khattab fa wallahi ma tu'tina jazla wala tahkumu fina bil adl faghadiba Umar hatta hamma an yuqa'a bihi faqala lahu Hur ya amirul mu'minin inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin wa inna hadha minal jahilin wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala rawahu al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata ketika Uyainah Ibn Hisn datang kemudian menginap di tempat anak saudaranya sepupunya iaitu Al-Hur Ibn Qais
Ia merupakan salah seorang yang dekat dengan Umar. Dan Umar mengangkat orang yang pandai membaca Al-Quran sebagai kawan dan musyawarah di dalam majlisnya, baik yang tua maupun yang masih muda usianya. Ya, ini dia Umar. Ya, Umar waktu ini dia menjadi Amirul Mukminin. Lalu bila dia menjadi Amirul Mukminin, dia mengangkat penasihat-penasihatnya di kalangan orang yang ada ilmu. Tidak seperti kita mengangkat penasihat-penasihat orang yang kaki bodek, ataupun penasihat-penasihat orang yang pandai bercakap semata-mata, tak ada ilmu ataupun ada harta. Silap, ya. Itu silap yang besar. Pasal bila Umar membawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam majlis mesyuarat, majlis syura, orang-orang tua semuanya, tetapi Ibnu Abbas je yang muda. Waktu tu anak muda dalam lingkungan bawah 20 tahun kalau tak salah, dalam mesyuaratnya. Lalu orang-orang tua ni mengkritik, "Ya Umar, kalau macam itu kami bawa anak-anak kami join kamu." Lalu Umar kata, "Mahlan, sabar, tunggu." Ya. Lalu Umar bertanya kepada sahabat dia, "Wahai sahabat-sahabat, apakah pandangan kamu tentang tafsir idza jaa nasrullahi wal fath?" Mereka pun mengeluarkan tafsir mereka. Bila datang pertolongan Allah dan pembukaan Mekah, maka orang masuk ke dalam agama ni berbondong-bondong, berarti Islam telah menang. Berkisar penafsiran begitu. Lalu Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, apa pandanganmu tentang tafsir ini?" Lalu Ibnu Abbas mengatakan, "Sesungguhnya tafsir ini bermaksud ajal Rasulullah telah sampai." Lain kan? Sana cerita lain, yang ni cerita lain. Lalu Sayyidina Ibnu Abbas pun menceritakan tafsir itu, ajal Rasulullah SAW sudah hampir sampai, maka banyaklah bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Aisyah meriwayatkan pula hadis yang lain, semenjak turun ayat tu Rasulullah sentiasa dalam keadaan beristighfar, bertasbih, bertahmid, menunjukkan bahawa baginda akan meninggalkan kita. Menangis para sahabat. Nampak tak penafsiran? Jadi Ibnu Abbas, Sayyidina Umar mengambil orang-orang yang begini, ahli Quran. Kita ni tak ambil. Kita ambil ahli Quran bila orang ustaz-ustaz Quran ni waktu nak baca doa selamat, okey, waktu dah nak mati, nak nikah kahwin, maulud Nabi kan. Itu je kerja kita. Ustaz padan pemuka ustaz pun, ya, dia suka benda-benda macam tu. Sedangkan ustaz ataupun orang yang alim perlu menonjol dalam membina atau membangunkan ummah. Bukan sekadar tu. Saya sampai satu majlis kahwin, datang Ustaz Fadil, alhamdulillah, Ustaz sila selawat. La ilaha illallah, aku disuruh selawat. Apa punya orang. Orang kampung pula tu. Bagusnya. Kita bukan begitu. Kita tidak boleh dipergunakan. Para ustaz tidak boleh dipergunakan dalam konteks yang begitu. Ya. Kerja kita besar. Tanggungjawab besar. Dalam masalah akidah tadi kita dah terangkan. Kita perlu betulkan balik ummah. Kalau boleh itu yang memerlukan ustaz-ustaz mahir, ya, profesional dalam bab ini. Kena terjun. Pasal ustaz-ustaz tak boleh tinggalkan diri dia. Dia sekadar baca doa selamat, amin, orang ikut, ya. Tapi banyak ustaz yang pesek, ada kat kampung tu dia tak nak bersuara, dia tak nak bersuara. Mungkin dia tak nak suara dia rasa jahil kot. Tak tahu. Tapi saya mengatakan ustaz-ustaz yang ada ilmu kena keluar, muncul, ya, dengan keilmuan dan segala bersifat open minded dan memahami isu semasa, ya. Tapi tak boleh lari daripada manhaj Quran dan Sunnah. Dan jangan ustaz-ustaz bergaduh sama sendiri. Silap. Bergaduh pula dalam Facebook. Bagusnya. Orang lain dengar, orang lain baca. Silap, saya katakan. Fitnah Facebook itulah. Ustaz-ustaz maki hamun dalam Facebook. La ilaha illallah. Kamu takut pada Allah lah. Kalau nak menegur, tegurlah cara baik. Itu je. Hai, okey, kita tengok sini balik. Ibnu Abbas berkata, okey, dalam bab ini Sayyidina Umar dan Umar mengangkat orang-orang yang pandai membaca Al-Quran sebagai kawan dan bermusyawarah dalam majlisnya, baik yang tua maupun masih muda usianya, ya. Kenapa? Siapa yang mengambil dalam hadis Riyadhus Salihin ni juga dalam bab pemerintah, siapa yang mengambil pemerintah, yang mengambil penasihat-penasihatnya di kalangan orang yang baik, maka dia akan beruntung. Mengambil orang yang tak baik, maka dia akan bawa kepada neraka. Jadi kita sebagai manusia kena ambil kawan-kawan kita yang baik.
Kalau kawan-kawan kita baik, Masya Allah, itu yang datang kelas. Ya, datang kelas. Alhamdulillah. Kalau kita berkawan dengan orang mengaji, semua datang mengaji. Kalau kita berkawan dengan kawan wan utama, semua datang wan utama. Ya, banyak acara tu. Ya. Jadi lain, beza. Okey. Kemudian Uyainah berkata kepada sepupunya, "Hai anak saudaraku, kamu adalah orang yang dekat dengan Amirul Mukminin, maka minta izin padanya agar aku dapat menemuinya." Kemudian saudaranya meminta izin dan Umar pun mengizinkannya. Ketika Uyainah masuk berkata, "Wahai putera Al-Khattab, demi Allah engkau tidak berbuat banyak kebaikan terhadap kami dan engkau tidak adil dalam mengadili kami." Ya. Jadi Uyainah masuk ni bukan apa, dia nak cakap dengan Saidina Umar bahawa Saidina Umar ni tidak adil, tidak berbuat perkara yang betul. Tetapi masalahnya, dia berkata ini ringkasan dari ucapan dia, tetapi perkataan-perkataan itu menunjuk mengatakan Umar tu buat langsung tak betul. Tak ada yang betul belaka, semua tak betul. Berarti salah dalam statement tu. Diringkaskan. Kerana Umar kalau benda tu tak betul, dia akan marah. Kalau betul, dia akan akur. Ini tabiat Umar. Dan kita kena faham. Kalau jangan ambil turut hadis ni, oh Umar terus marah, tak boleh ditegur Umar. Oh kalau macam tu, Umar, apa dia? Seorang yang, apa orang kata? Ha? Tak, seorang yang, maksudnya dia je yang betul, orang lain tak betul. Ya, tak. Tetapi bila statement tu salah, bercanggah dengan apa yang Umar buat, maka marahlah Umar. Ya. Sehingga hampir saja dipukuli orang tu, Uyainah tu. Kemudian Al-Hur, nampak tak? Bila orang soleh ada bersama dia, berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi-Nya, berikanlah maaf, perintahkanlah untuk berbuat baik, dan jangan menghirau orang-orang yang bodoh. Dan sebenarnya orang ini termasuk golongan orang-orang yang bodoh." Demi Allah, ketika ayat ini dibacakan, Umar seakan-akan belum pernah mendengarnya, padahal Umar adalah orang yang selalu teliti terhadap kitab Allah Ta'ala. Subhanallah. Umar bila dengar ayat Quran kata begitu, terus tunduk, terus lembut, tak jadi nak marah, jadi pemaaf. Ni dia para sahabat. Kita nak macam ni. Bila sampai Quran, sampai hadis, terus taat. Tak ada bicara. Ni dia Umar, kalau nak kenal Umar. Ya, Umar, subhanallah, pemimpin Amirul Mukminin yang cukup hebat, bangun tengah malam, sampai kesan air tangisan air mata tu dapat dilihat, ya, sentiasa menangis daripada seorang lelaki yang garang, ganas, ya, kaki buli di Madinah Mekah, bertukar menjadi orang yang soleh. Ya, Umar yang tanpa adik dia dalam siri, adik dia memeluk Islam, tetapi dia menangis begitu sekali. Dia pergi ke rumah anak-anak yatim, rumah wanita-wanita yang kita tahu kisah dia, keluar di tengah malam. Ya, dia cari mana-mana ada masalah rumah, keluarga, dia pergi bantu. Subhanallah. Ni dia wanita yang agung. Lelaki yang agung. Yang kita tahu peristiwa, dia pergi ambil makanan tu sendiri, dia bawa, dia masak untuk wanita tersebut. Ya, sehingga dia kata esok bertemu dengan Umar. Bila bertemu, tengok-tengok, oh perempuan ni tak kenal itu Saidina Umar. Dan dikutuk dulu kan. Ya, bila disaksikan, itulah Umar. Umar tak bagi barang tu dibawa oleh orang kanan dia. Kamu nak tanggung dosa aku? Ya, bawa, masak. Umar pergi cek, dengar wanita tengah bergaduh. Ya, apa hal bergaduh tengah malam ni? Sahur ni, waktu sahur ni. Rupanya tengah berniaga susu, nak berniaga ni, nak tambah susu, air dalam susu. Bila tambah air dalam susu, susu jadi banyak. Jadi untunglah sikit. Ini taktik berniaga, tapi tak baik kan. Umar mendengar. Dan budak perempuan tu kata, "Wahai Ummi, jangan buat begini, ianya berdosa." Lalu maknya mengatakan, "Orang tak nampak, tak apa, apa salahnya?" Lalu anak tu mengatakan, "Ya Ummi, orang tak nampak, Allah nampak." Tu dia ketakwaan dia kan. Umar terus esok masuk meminang. Nampak tak? Meminang untuk anaknya. Kerana apa? Kerana ketakwaan wanita tu, gadis tu. Oh, kita pun buat macam tu. Kan? Tak ada pun orang Minang, Ustaz. Kan? Okey, tapi nak menceritakan begitu sekali. Umar ambil zuriat, dia memerhatikan zuriat, hanya peniaga susu, dia ambil. Lalu itulah, daripada zuriat itulah lahir siapa dia?
yang dikatakan Amirul Mukminin yang seperti Khulafa Ar-Rasyidin, Umar Abdul Aziz. Itu dia. Lahir daripada zuriat yang baik ini. Jadi begitu kedudukannya. Jadi ini dia Umar terus berhenti dan terus ya, dia seolah-olah dia merasakan ayat tu baru je turun. Dalam kisah ni juga, maka marah Umar itu hampir tadi kan, dan sebenarnya dia itu termasuk golongan orang yang bodoh. Demi Allah, ketika ayat itu dibaca, Umar seakan-akan belum pernah mendengar, padahal Umar adalah orang yang sangat teliti terhadap kitab Allah Ta'ala. Okey. Dalam bab yang lain juga kita tahu waktu kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Umar bertindak? Umar bertindak, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, maka dia tu munafik, aku akan pancung dia. Bila Rasulullah balik nanti, aku akan pancung. Muhammad tidak pergi melainkan seperti mana Musa pergi bertemu dengan Allah. Dia tak boleh nak terima Rasulullah wafat. Yang kes ini yang berlaku pada golongan-golongan Sya'ri Muhammad Al-Arqam. Mereka tak boleh terima Sya'ri itu mati. Sampai sekarang. Terpasal i'tiqad mereka bermasalah. Yang grup yang kena tangkap di Mekah tu kan, berapa puluh orang tu, 40 berapa. Sampai saya bertemu dengan salah seorang. Saya bertanya, apa pandangan kak tentang Sya'ri Muhammad ni, dia mati ke tidak? Bagi kami dia tak mati. Nampak tak? I'tiqad Syiah yang mengatakan Imam Mahdi mereka itu tak mati. Sama juga i'tiqad bagi kami tak mati. Tapi sebelum tu makcik yang suruh saya bertemu tu, dia dari jauh, lawan ustaz, lawan ustaz. Boy, kalau you pun nak hentam, janganlah macam tu. Kan? Kita slow talk, kita bersembang kan. Kita memang tak setuju. Tapi kita, pasal saya pun pernah melibatkan diri Al-Arqam dulu, ya, waktu belum faham. Ialah baru tingkat 4, tingkat 5, pernah pergi Sungai Penchala ni, ya. Jadi kita dah tahu beberapa perkara tentang Al-Arqam. Alhamdulillah, belajar Quran Sunnah kita faham. Kemudian saya tanya kat dia, makcik, kakak sayang Ustaz Sya'ri betul, ya, seperti mana para sahabat sayang tak Rasulullah? Kak sayang Rasulullah? Ya, sayang. Dia kata, saya sayang. Okey, Kak, Saidina Umar sewaktu dikatakan Rasulullah telah wafat, dia percaya tak? Dia tahu sejarah tu, tak percaya. Dia kata Umar telah pergi, Rasulullah telah pergi bertemu dengan Allah seperti mana Musa bertemu dengan Allah. Sampai begitu sekali, sampai dia menghunuskan pedangnya. Lalu bila Abu Bakar masuk, lalu Abu Bakar membaca ayat di dalam surah Ali Imran. Ya, cuba tengok surah Ali Imran. Orang lain tak boleh bercakap, semua jadi takut. Ya, Umar, siapa tak kenal Umar? Ya. Tetapi bila Abu Bakar masuk, Abu Bakar kata, Umar, duduk. Dia tak nak. Surah Ali Imran ayat ke-144. Juzuk ke-4, surah ke-3, ayat 144. Okey. Apa dia? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waktu Umar tak mau duduk, Abu Bakar kata, duduk Umar. Tak mau. Lalu Abu Bakar membaca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, yakni murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ya. Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan, siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, sesungguhnya Muhammad telah mati. Man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak mati.
Maka dibaca ayat ni, terduduk Umar, ya. Lalu Umar mengatakan seolah-olah ayat tu baru je turun. Ya, jadi ini dah para sahabat radhiyallahu anhum, begitu kedudukannya bila bertemu dengan Al-Quran. Ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, bagi saya bila kita bertemu dengan Al-Quran dan Al-Hadis, itulah kaedah kita. Terduduk, dengar, akur tanpa banyak bicara. Ya, cantik. Inilah generasi contoh yang kita kena ikuti. Faedah dari hadis ini bahawa seorang Muslim mampu mengendali dirinya ketika marah, dan hendaklah ia membaca kitabullah dan ayat-ayatnya. Selain itu, hendaklah dia memaafkan atas ketidaktahuan mereka dan membiarkan mereka selama penentangnya tidak menghina dan tidak berkhianat. Ya, perkara-perkara beginilah kena ada dalam siri pendakwah. Kena sabar. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu masuk dalam bahagian dakwah, ibu-ibu akan menyaksikan sukar. Dakwah sukar. Dakwah memerlukan, dia ada teknik dia, yang mana usul dia, ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tepat dan sabar. Bila kita masuk medan dakwah, tak sama dengan kita berceramah macam ni. Tak sama. Yang ceramah macam ni, siapa nak lentang, yang nak belajar, yang nak menentang, jarang lah, kan? Ataupun kita apa lagi, buat kertas kerja ke apa, tak sama. Tetapi bila kita terjun ke medan, terjun ke medan, letih. Itu yang Rasulullah SAW kena baling dengan batu. Silap-silap kita pergi nak berdakwah, baling dengan periuk pun. Aduh, aku ingat nak bagi makan ke, rupanya nak bagi periuk aja. Bukan senang. Dakwah bukan senang. Bersedia untuk dimaki hamun, susah. Ya. Ini dia masalah dakwah. Jadi kita baru nak berdakwah dengan mak bapak kita pun bermasalah. Suami kita, anak kita bermasalah. Apatah lagi dengan orang lain. Saya nak berdakwah, ya, dengan keluarga saya pun makan masa. Kalau ikut semangat muda dulu, ya, semua nak bagi. Itu pasal orang yang faham Quran Sunnah, dia kena berhati-hati kalimah-kalimah yang sensitif. Ya, mereka buat bukan di atas dasar mereka beriktikad, tapi mereka jahil. Oh, kita pun, aku dah ada ilmu bid'ah. Cepat je bid'ah, jangan, saya kata. Kalau boleh kalimah tu nak simpan dulu. Simpan dulu, sabar dulu. Dalam siri memahami berjalan di atas dakwah, kita kena sabar dan teliti. Dan juga mungkin dia tak terima. Kita ada tahap-tahap manusia, mungkin dia tak terima, tapi dia tak menentang, kan? Dia tak terima, tapi dia tak menentang. Ada yang menentang. Menentang tu yang sakit. Paling kurang dia tak terima, tak menentang tu, alhamdulillah. Ya, tak terima, dia benarkan kita berdakwah, alhamdulillah. Oleh kerana itu dalam bab ini kena bersabar banyak-banyak. Kena banyak doa, siri bersabar. Ini baru berdakwah, aku dah habis keluar yayasan taklim ni, ya, terus berdakwah, orang tak nak terima. Kamu ni omboi garangnya. Jangan. Kita dulu alam jahiliah, alam yang tak faham, nak berubah pun satu bab, ya, bukan senang perubahan kita lakukan ni. Alhamdulillah, Allah bagi petunjuk dapat kita berubah. Dan begitu juga dengan orang di luar sana yang tak faham. Sabar. Ya, sabar. Orang faham lain, orang tak faham lain. Jadi bersabar. Kerana kebanyakan orang di luar sana, orang awam yang mana tak sabar, berdakwahlah dengan cara baik. Ya. Kerana orang Malaysia, disebabkan Islam masuk di negara kita ni, tak macam masuk di negara Arab sana. Islam masuk di negara-negara Arab, peperangan apa semua, dan mereka bersifat kasar. Dan kalau mereka tegur direct je, pum kata, mu terasa, tak nak dah. Tetapi masyarakat Malaysia, Islam masuk secara berdakwah. Ya, sewaktu kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka, sebelum tu kita bukan Islam, maka dia masuk dengan pendakwah dari peniaga-peniaga dari Yaman dengan India. Maka Islam masuk dalam keadaan lembut. Maka orang Malaysia tu pasal selesa dengan lembut. Kalau datang tegur cara baik, apa semua, hatta tak tegur direct, dia kias-kias, lagi dia suka. Tapi kadang-kadang kias-kias tak faham pula. Macam mana nak buat tu, kan? Itu yang jadi direct tu. Amboi, sabar, ya, sabar. Tuan-tuan dan perempuan, saya melihat beberapa dakwah, ya. Saya teringat dalam mendakwah ibu saya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, ya. Dia seorang ustazah pula tu yang membawa ajaran Asy'ariyah tu, kan. Akhirnya makan masa hampir 7 tahun baru dia faham. Ya, subhanallah. Saya sujud syukur. Bermula hanya bermain dengan anak-anak cucu-cucu dia aja. Rupanya Allah buka di situ jalan. Kalau ikut balik Pakistan tu, darah muda tu, kan, ya, semangat tu, ya. Tapi alhamdulillah Allah bagi petunjuk cara menyelesaikan, tegur cara macam mana.
Bila dah faham akidah ahli sunnah wal jamaah, itu yang saya suka tu. Kita tekankan masalah hadis-hadis sahih. Subhanallah, susah kita nak dapat seorang ustaz ataupun seorang ustazah yang tersilap dalam risalah dia nak tarik balik daripada orang ramai. Kesnya hadis palsu. Dia hafal kalimah-kalimah Arab menjadda wajada, dia ingat hadis. Ustaz dia kata hadis, rupanya bukan, pepatah Arab. Lah, dia kata, mak dah bagi tahu kat orang begitu. Ya, nak kena tarik balik. Lepas kejadian tu, alhamdulillah saya sujud syukur. Memang, ya, dia kata dia tak berani nak mengeluarkan hadis melainkan dah pasti sahih ke tidak. Dan mana hadis yang terlepas, yang saya kata hadis tu palsu, hadis tu dhaif, dia tarik balik daripada anak murid dia. Masya-Allah. Ya, itu dia kesan akidah yang betul. Dia membimbing kepada jalan yang betul. Jadi tugas kita sebagai pendakwah kena banyak bersabar, ya, jangan tergopoh-gapah dalam siri dakwah. Ya, terutamanya kaum kerabat kita, maka bersabarlah. Nabi SAW adalah contoh yang baik. Ambil ayat ni, khudhil afu. Ya, ambillah kemaafan, wa'mur bil ma'ruf, dan tegurlah ataupun arahkan buat baik, wa'arid anil jahilin, dan janganlah ataupun jauhkanlah orang yang jahil. Maka kita ikutlah cara yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Wallahu alam bisawab. Ada apa soalan? Ya, ada soalan? Ya, Kak. Nak bagi Ustaz berkongsi sikit macam mana nak berdakwah kepada keluarga. Boleh tak? Berdakwah pada keluarga. Yang penting-penting tu nak. Okey. Okey, ini kisah saya berdakwah dengan keluarga saya lah, kan. Tapi dengan adik-beradik masih bercampur baur lagi lah, maksudnya tak kuat lagi, tapi boleh diterima. Pertama, dalam siri dakwah ilmu mesti ada lah, tak banyak sikit. Yang kedua, akhlak kena jaga. Dalam siri dakwah, akhlak kena jaga. Kalau kita akhlak tak jaga, itulah punca masalah kita. Bila kita berdakwah, akhlak tak jaga, bahasa kita guna tu dah bermasalah. Itu pasal bila pendakwah mencaci, memaki seorang tu, jatuh aib. Ya, adab-adab berbicara tu kena jaga. Cara berbicara dengan orang tua ada, kanak-kanak ada. Ya, maksudnya akhlak kena jaga. Dia berdakwah, dia pinjam, dia lebuhkan duit orang. Dia berdakwah, apa lagi dia buat? Benda-benda yang tak baik. Ya, berbahaya dalam bab itu. Akhlak. Sebab alhamdulillah Allah bagikan kekuatan pada saya dalam bab ini. Saya akur pada mak saya. Dan bermula daripada tu, ya, start Fadil pergi belajar, tebuskan dosa mak kerana tak hantar kamu pada sekolah agama. Okey mak, pergi belajar. Alhamdulillah. Dah belajar, bila balik itu kan, alhamdulillah lah. Kadang-kadang dia tak nak dengar kan. Yalah, benda-benda baru kan. Habis mak suruh Fadil belajar, lepas tu mak tak nak dengar pula kan. Dia senyap lah. Lepas tu dia kata, Fadil pergi ambil tauliah. Okey, bagi saya tauliah teknikal tapi dah menjadi keperluan, saya pergi ambil. Tetapi saya punya taktik, saya ambil sampai saya lulus tauliah negeri Perak tu. Waktu tu kalau ikut Sultan Azlan yang bagi, orang besar bagi. Jadi saya saja tak nak pergi ambil. Saya kata mak pergi ambil wakil. Pasal saya nak dia gembira ambil benda tu. Pasal dia nak sangat. Alhamdulillah dia ambil. Seronok dia. Bagi saya keseronokan ibu tu penting. Itu doa untuk saya. Lepas tu banyak agenda-agenda yang dia suruh saya buat kan. Jadi di situ memang kesan dakwah tu ada. Dan bila berbicara dengan orang, jangan kita nak berdakwah terus direct pada point. Ya, kita nak kita nak bicara dengan orang. Ya, nak dakwah dengan orang. Kita kita terus pada point, terus pada masalah tauhid, terus masalah bid'ah. Saya kata bukan itu kaedah dia. Tengok keadaan, tengok masa. Kalau orang tu agak-agak jaraknya jauh dengan kita, bawalah pergi belanja makan dulu, kan? Itu dakwah. Belanja makan, okey, agak dia perlu apa, kita bantulah sikit. Itu pengorbanan, ya, macam ibu-ibu, itu pengorbanan sedikit daripada kita untuk demi agama. Belanja sikit, bagi hadiah sikit. Tahadu wa tahabu, kata Rasulullah. Bila kamu bagi hadiah, ada perasaan sayang pada orang, maka bagi. Itu pasal kalau maaf kata di zaman muda kita bercinta kan, dia bagi hadiah tak? Tanda cinta tu hadiah kan? Tak, memang tahadu wa tahabu. Pada hadiah tu ada cinta. Jadi kita bagi orang yang kita dakwah tu hadiah ke apa, dia akan hargai. Di situ akan mula titik pertemuan dakwah kita. Di situlah.
Di situ baru step. Ini orang tu jauh daripada kita, terus nak berdakwah masalah tauhid. Dia tak kenal benda tu. Kalau kita melihat risalah yang dibawa oleh Rasulullah, bermula Rasulullah dipuji dengan Al-Amin, kan? Itu menyebabkan dia dihormati. Sebelum Rasulullah mengisytiharkan dakwah, dia mengatakan, kalau aku mengatakan di belakang Bukit Safa ini ada musuh yang nak menyerang kamu, kamu percaya tak? Semua sepakat mengatakan percaya. Tak ada seorang kata tak percaya. Semua. Nampak tak? Kemudian dia berdakwah dalam keluarga dia. Apa yang dia buat dulu? Kalau kita study balik, dia jemput makan, majlis makan tu. Nampak tak? Step. Itu kaedah yang Rasulullah ajar. Jadi kita buatlah macam tu. Jangan terus direct tu yang orang lari. Orang tu tak pakai tudung, kita terus pakai tudung lah apa. Jawabnya tak ada lah. Belanja makan dulu, pergi ke butik, beli baju-baju yang dia minat, lepas tu bagi satu, kan. Pun dia pakai tudung yang naik ke sana ke apa, tak apa, janji dia pakai peringkat awal, kan. Lepas tu step mungkin makan masa setahun, mungkin makan 2 tahun. Ingat ibu-ibu, ya, Abu Sufyan masuk Islam di saat akhir selepas 20 tahun menentang Rasulullah. Itu dia kaedah yang kita kena faham. Selepas 20 tahun, berarti lama, ya. Dan insya-Allah bila dakwah tu betul, Allah akan bantu kita, ya. Wallahu alam bisawab. Tu je boleh jawab. Ya, naam. Kan kita faham bahawa marhaban tu tak boleh kan Ustaz. Ini sangat susah nak bawa dia orang meninggalkan alam tu sebab kumpulan ni sangat besar. Dan susahlah saya sebab saya involved dalam tu kan Ustaz. Jadi nak tarik diri perlahan-lahan lah keluar. Tapi masalahnya kita pegang jawatan, dia orang cakap kalau itu keluar siapa pula nak pegang. Jadi sekarang kita nak berdakwah, nak bawa dia, nak lepaskan. Tapi jemputan pula makin banyak. Makin banyak. Kena pula Maulid Rasul, ya. Lepas tu kita ada pendakwa ustaz yang memang popular sekarang kat TV9 semua. Di awalnya dia mengatakan mahabbah ni sebab aurat lah, dia pegang pada aurat. Tapi kita tak berpuas hati pada aurat tu. Saya pun pergi tanya lagi, belajar lagi, sampai saya faham betul-betul sebenarnya bukan itu isu dia. Sebab nak menguatkan, sebab bila kita kata aurat, dia orang buat pula cara lain. Tapi still aurat sebenarnya saya kata tak ada rasional dia. Yang dekat situ kata sebab mahabban tu kita mengagungkan ada sambil di dalam tu kan. Rasulullah. Dia orang buat pula ni tahlil-tahlil ni lah, wanita-wanita ni nak ketepikan. Jadi dah berpecah pula kumpulan. Ada satu kumpulan bermahabban, satu kumpulan. Sebenarnya dua-dua bersalah pada saya bila saya dah belajar kat sini kan. Jadi sekarang ni kita nak ubahkan benda tu. Tiba-tiba datang ustaz yang mula kata haram-haram ni tak boleh ni, tiba-tiba terhalalkan. Dia pula panggil kita, kata ada satu menteri menjemput untuk marhaban. Aduh, sakit pun. Aduh ustaz, sekarang saya lagi pening lah kan. Lepas dia bantai balik saya lah. Akak tu tengok tu kak, ustaz tu awal-awal kata tak boleh, sekarang dia jemput. Disebabkan orang besar ajak. Macam semalam lah. Saya kata macam ni lah, sebab mungkin ustaz ni dia bersalah kot. Dia satu dia tak. Masalah sekarang ni ustaz tu patut menerangkan pada menteri tu buat acara. Ya, mungkinlah itu step dia. Bagi saya wallahualam saya tak cakap apa, cuma mungkin step dia merancangkan sesuatu. Bila ustaz tu dihormati dan mungkin kalimah yang dicakap tu diterima, dia melangkah step by step. Okey, wallahualam. Itu bagi pandangan saya lah kan. Mungkin dia tak boleh nak sekali mengejut kan. Bila mengejut tu letih juga tu. Dan kita tahu dalam masalah marhaban tu dia bukan masalah apa, masalah bahasa apa memuji yang tak bertepati dengan syarak. Yang memuji Rasulullah melebihi segala-galanya, yakni sampai melebihi menyamatarafkan dengan Allah kan. Tak boleh, itu tang bermasalah. Adapun dari sudut aurat, apa kalau dah perempuan-perempuan je, apa masalahnya bagi saya? Ya, pasal ada lelaki. Kan? Wallahu alam. Tapi saya teringat seorang makcik di kampung saya ni, dia suka marhaban. Makcik tu dah dalam 50 tahun macam tu. Ya, pakai mikrofon pula. Tak ada mikrofon tak rancak kata. Dia pakai. Ya, betul. Memang ada orang lelaki kat luar tu kan, ialah majlis-majlis tu, dia pun marhaban. Saya pun tak reti nak ajuk kan. Tiba-tiba seorang pakcik tu kata, sedap suara orang tu kan. Rupanya dari marhaban datangnya jinjang pelamin. Pakcik dengan makcik tu kahwin sudahnya. Kas marhaban.
Inilah masalah suara lah kan. Wallahu alam dalam bab yang begitu. Tapi kita katakan kena jagalah. Dia marhaban tu kalau bagi saya bahasa-bahasa ataupun kalimah-kalimah tu kena jaga. Jangan sampai ada unsur syirik. Kerana Rasulullah pernah menyaksikan seorang kanak-kanak menyanyi, ya, menyanyi. Rasulullah tak cakap apa, budak perempuan menyanyi kan. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimah yang syirik. Sesungguhnya lebih kurang sesungguhnya kami ada seorang nabi yang tahu perkara akan datang. Kan? Kalimah syirik tu Rasulullah tu stop. Oh, itu kalimah yang tak boleh digunakan kerana aku tak tahu perkara yang akan datang. Yang lain tak apa. Buangkan kalimah ni. Lepas tu dia buang kalimah tu, dia buat. Jadi kalimah tu main peranan dalam bab ni. Ya. Jadi wallahu alam. Ya. Tapi susah lah Ustaz. Tapi kena sabarlah dalam siri. Mungkin dia memang susah, tetapi bagi saya kita cubakan secara yang baik, berbincang dengan orang yang lebih arif, buat satu atau minta orang yang berikan artikel secara yang tidak keras, sampaikan kepada mereka. Lagi satu Ustaz, kita dah Okey, ibu-ibu, kalau ada yang ada hajat, sila, tak apa ya. solution dia. Kau nak berarak ke? Astagfirullahaladzim. Sorry. Ya. Ni solution lah kepada pandangan Ustaz lah. Kalau kita ada idea, kita nak ubah daripada mahabbat, kita mesti ada satu pendekatan lain. Kita kena tukarkan. Pendekatan tu yang saya tak dapat sampai hari ni. Yalah, insya-Allah. Itu memang kena duduk berfikir bagi satu perkara yang lebih menarik, dan kita perlu terangkan juga dalam bab ini secara perlahan-lahan. Kalau tak, mereka akan lari. Ya. Kena ambil kira. Saya tengok pasal semalam kesnya sama juga, orang tu telefon, okey, ada majlis. Saya tak ingat hari ni ada majlis tu. Majlis apa? Orang duk sambung maulid Nabi, kan? Yang kita punya sekolah tak cuti, kan? Datang Ustaz, tolong Ustaz, ya. Lepas tu kita kata kat mana, lepas tu dia kata orang besar. Orang besar, takkan kita nak ikut orang besar kan? Ingat majlis akikah, rupanya majlis lain. Terus kita kata tak ada. Dalam radio IQ sendiri pun bercakap juga Ustaz. Satu, Ustaz bercakap tentang yang inilah sunnah wal jamaah. Jadi kita dengar pula satu minggu akan memperjuangkan Ismaulid dan semua ni kan. Jadi kita jangan saya katakan kita kena ada ilmu, ketegasan dalam berilmu. anak kita dengar, cuba ibu dengar minggu lepas orang ni cakap begini. Itu pasal keputusan itu adalah ilmu yang kita belajar. Kalau ilmu kita tegaslah kita. Jadi bab-bab yang begini kita kena tegas. Cuma cara menyelesaikan masalah yang berbeza. Ada tegas, ada yang perlahan, itunya. Tapi tegas tak tegas. Maknanya media sekarang ni dia Open. Alah, kalau bukan kalau macam TV 9 ke mana TV dalam tu kan. Astro semuanya open belaka. Ya, mula-mula okey, pagi baca Quran, mukadimah negaraku, baca Quran sikit, doa selamat. Lepas tu apa? Mungkin kuliah pagi ustaz begini. Masuk sikit, ke atas sikit, kuliah apa bicara hati apa semua. Lepas tu masuk penyanyi. Mula. Masuk penyanyi separuh bogel pula. Lepas tu campur. Apa lagi? Yang nak dibuatnya campur-campur. Pada penutup nanti doa selamat balik. Kan? TV kan? Akhbar pun serupa, adik-beradik belaka tu. Ya, na'am. Saya dengar ada ustaz yang kata pasal maulid ni kan menyambut kelahiran Nabi. Tapi saya dengar ada tak ustaz lain cakap, dia kata kenapa kita menyambut maulid ni dia kata seperti menyambut kematian Nabi. Jadi yang mana? Okey, pertama dalam bab maulid ni kita kena tahu sejarah bermulanya maulid. Okey, hari pada Rasulullah lahir, orang yang paling gembira menyambutnya adalah siapa? Abu Lahab. Okey, sehingga dia membebaskan hambanya Nusaibah, dijadikan ibu susu kepada Rasulullah yang pertama. Okey, untuk jaga Rasulullah. Tak apa, itu satu bab. Okey, kemudian maulid yang masyhur sekarang ni, bila bermulanya? Kita menyaksikan selama Rasulullah hidup tak pernah menyambut walaupun sekali. Kita menyaksikan Abu Bakar memerintah 3 tahun 4 tahun tak pernah menyambut. Umar memerintah tak pernah sambut. Osman memerintah tak pernah sambut. Ali memerintah tak ada sambut. Baik, salah ke kita nak ikut mereka? Tak salah. Okey. Masuk zaman Bani Umayyah, Muawiyah, Yazid, Al-Marwan, Al-Walid, apa semua tu memerintah, tak pernah menyambut.
Di situ ada imam-imam yang besar, Abdullah ibn Mubarak, Sufyan al-Thawri, Sufyan Uyainah, tak pernah buat. Masuk zaman kurun ketiga, generasi kurun ketiga tabi'in ataupun kerajaan Bani Abbasiyah, tak menyambut. Dia bermula pada kerajaan Fatimiyah, kerajaan Syiah. Cuba cek sejarah, bermula pada zaman itu. Dan bukan Maulud Nabi je pada zaman itu. Sewaktu dia berkuasa di Afrika Utara tu, ya, benua Afrika Utara tu, dia kuasa Mesir, Sudan, Libya, ya, Jazair. Dia menguasai kerajaan Fatimiyah ni, dan dia bina satu universiti di Mesir. Apa nama universiti tu? Universiti tu Al-Azhar. Ya. Itu dulu zaman pemerintahan Bani Fatimiyah ni. Lalu dibina, disebarkan Syiah, fahaman Syiah ni bukan sekadar Maulud Nabi. Maulud Nabi, Maulud Fatimah, Maulud Ali, Hasan, Husin, lepas tu Maulud imam mereka yang dikatakan Imam Mahdi. Kemudian bangun kerajaan yang berfahaman Asy'ariyah memerintah, melawan, tumbang kerajaan Syiah. Lalu dia menguasai kawasan Afrika Utara tu, termasuk Mesir. Asy'ariyah memerintah, dia buang semua ni, Maulud Hasan, Maulud Husin, Maulud Fatimah, Maulud Ali, Maulud yang Imam Mahdi Syiah ni. Tapi tak, Rasulullah, tak boleh buang lah, kekalkan. Itu yang menjadi kekal sampai sekarang. Dan Al-Azhar di bawah pemerintahan Asy'ariyah waktu itu. Okey. Jadi pemahaman itu dibawa sampai sekarang, sampai kita ramai yang menyambutnya, disebabkan Al-Azhar yang bawa. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah, daripada Jamiah Al-Azhar itu muncul satu bidang ataupun satu pengkhususan subjek pelajaran dalam bahasa Arab, di bawah tu Quran dan Sunnah. Di situ muncul orang Sunnah, orang yang faham Quran Sunnah. Tapi yang kuliah lain tak ada, kuliah tu je. Itu beza dia. Jadi apa-apa pun kita, saya katakan, kaji sejarah dalam bab ini, supaya macam kaedah golongan yang mengatakan diri Persatuan Ahli Sunnah wal Jamaah, Pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah tu, tengok kepada akidah dia, apa dia bawa. Adakah akidah tu macam Imam Syafi'i apa semua? Tak. Oleh kerana itu sejarah penting dalam bab-bab yang begini, supaya kita kalau macam itu dah 3 kurun terbaik tak buat, apa salah kita tak buat? Ya, apa salah kita tak buat? Memang itu yang paling tepat. Ya. Wow. Sekarang bahaya kan Ustaz, sebab kerajaan duk claim nak buat negara kita kan mengikuti Sunnah wal Jamaah, tapi dalam kumpulan-kumpulan yang diperingkat tak apa, insyaAllah dengan kerajaan ni pun ada macam-macam. Ya, kita tahu dalam bab itu. Mudah-mudahan kita doakan Allah bagi petunjuk kepada semua pihak. Itu ya, kaedah kita. Ya. Okey. Jadi yang baik, ya. Macam mana nak solat dalam Kapal terbang. Solat lah. berdiri ke, duduk ke? Okey, baik. Kaedah yang penting kita kena pelajari tentang hukum solat ni, ya. Di antara syarat-syarat yang mesti ditunaikan dalam solat ialah berdiri, kan? Menghadap kiblat, berdiri, ya. Jadi itu asalnya. Bila dah tak boleh berdiri, ada gangguan-gangguan yang menyebabkan agak tak boleh berdiri, barulah kita duduk. Dan mensyaratkan jika kita tahu kiblat, maka kita menghadap kiblat. Bukan main duduk aja. Kita nak tahu kiblat dekat mana. Okey, itu pandainya, itu yang dikatakan ijtihad diperlukan untuk orang awam macam kita ni, ada ijtihad dia. Paling kurang kita belajar geografi. Okey. Paling kurang kita tahu kompas. Mungkin matahari, bulan tu kita tak tahu, tapi kompas. Dan paling kurang kita naik kapal terbang yang canggih sikit, kan? Kenapa kapal terbang canggih tu? Dia ada TV dia tu, dia ada, okey, kapal terbang kita mengalir ke mana, okey. Ya, macam tu. Lepas tu, okey, kita study, okey, kita tengok pertama waktu. Waktu tu saya kata agak sukar. Tapi alhamdulillah saya ada jam ni, bukan nak kempen jam ni. Ya, Al-Fajar yang saya beli kat Saudi ni. Dia ada waktu international punya waktu. Lepas tu saya ada iPhone ni, dia ada waktu international punya, dia tetapkan macam time Malaysia begini. Kita kat mana sekarang, okey? Macam ni, saya susun ni, ini waktu saya pergi ke Yaman, saya susun mengikut sejam daripada Kuala Lumpur, Bangkok, Dhaka, New Delhi, Islamabad, Tehran, Mekah, Abu Dhabi, Sana'a. Saya susun macam tu. Pasal apa? Ikut map lah. Lepas tu saya akan matchkan pada
pada gambar skrin tu kan, okey pukul berapa saya pun tengok, lepas tu saya tengok Zohor pukul berapa di sini. Saya tukar negeri terus dia akan tunjuk Zohor begini. Lepas tu bila saya dah confirm tu, baru saya berhati-hati dalam buat solat. Terus solat terus. Bila kita berada misalnya di Abu Dhabi kan, itu pentingnya geografi. Kat mana Abu Dhabi ni? Misalnya Dubai, kat mana? Dia berada di bahagian sisip tenggara dikatakan, bahagian tenggara Kaabah. Jadi kita tunggulah sikit kan. Nak semayang tu macam mana apa semua. Paling kurang kita mengarahkan ke sana. Kena pandailah yang ni. Tapi kalau umrah tu pilot tu dah bagi tahu kan. Kalau umrah lah, tapi kalau travel makan ni tu yang kena pandai kan. Tapi saya katakan pertama apa-apa pun syarat sah solat tu ialah berdiri. Kemudian menghadap kiblat. Dan kita berusaha berdiri menghadap kiblat. So far, maaf ibu-ibu ya, mungkin orang kata susah ustaz, kan darurat. Istilah darurat pada kita tu kena ambil kira. Duduk di atas kapal terbang, ya, kita boleh makan sedap, ya Allah, darurat, makan ngap. Takkan semayang tak boleh kot, kan? Tapi cuma kita malu ke tidak? Alhamdulillah so far yang saya semayang, mungkin orang kata ustaz berada di negeri-negeri Islam, ustaz semayang jadi tak masalah. Saya pergi ke Mesir kan. Lepas tu saya tanya paramegara tu waktu solat pukul berapa ya? Nanti saya bagi tahu, ya. Dia bagi tahu. Lepas tu saya solat berjemaah dalam kapal terbang dengan dia. Okey, kalau lorong kiblat macam tu kan, di bahagian belakang tu boleh berdua kat situ macam tu. Kamu semayang. Saya kata kiblat arah mana? Dia tunjuk. Dia imam, saya makmum. Masya-Allah, boleh. Okay. Lepas tu mungkin Saudi Airlines tu dia ada tempat sembahyang. Tapi di macam baru ni dari Yaman, okey. Saya pergi tempat yang itulah saya suka perhati tempat yang mana selesa untuk sembahyang. Jangan sampai terganggu paramegara tu lalu. Tu je yang penting. Ada ruang belakang tu besar sikit, saya ambil bahagian tu dan saya sembahyang. Dan akhirnya solat subuh tu hanya saya dengan 2 orang Arab yang sembahyang. Suami isteri gitu sembahyang. Ya, kita balik di tempat yang baik kan, daripada umrah tiba-tiba kita tak sembahyang subuh. Ai ya Allah. Macam mana tu? Kalau bisnes kelas tu lapang. Bisnes kelas tu lain cerita lah, ya. Allah bagi rezeki saya sekali tu dapat pula bisnes kelas kan. Baru tahu amboi kan. Gak hanya orang lain punya, tapi orang tu kata tak apalah ustaz naik. Naiklah. Kan tengok masya-Allah kan. Tapi boleh. Bagi saya boleh. Dan saya alhamdulillah sepanjang perjalanan saya di keluar negeri itu, ya, alhamdulillah semua saya sembahyang secara berdiri. Tak ada kata orang kata darurat ke apa ke, tak ada. Alhamdulillah. Ustaz, Ya, nak. yang ada Ustaz, yang macam sekarang ni dalam Facebook dan sebar, yang orang kata contohnya macam sebenarnya dah lama benda ni. Contohnya betapa dalil-dalil yang ataupun ada kitab-kitab yang menyatakan adanya sambutan Nabi Rasul. Sebagai contoh dia macam quote kata-kata Hasan Al-Basri, kalau siapa muzik apa ni, bahawa siapa kalaulah aku ada harta untuk Ibn Hud, saya keluar ke sabun Nabi Rasul. Maknanya dia ambil contoh kata-kata tabi dan para sahabat. Jadi maksudnya tahu benda tu tak wujud, tapi dia kata ada kitab. Tak, kita nampak itu kena rujuk pada sanad perkataan itu. Kerana kita mengetahui imam-imam yang besar begini dia tidak mengeluarkan kata-kata yang ni. Ataupun perkataan itu mungkin dimaksudkan lain. Ya, kerana apa? Misalnya kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, apabila dia mengatakan kalau disebabkan aku mencintai Ahlul Bait orang mengatakan aku Syiah, maka aku tak kisah. Bukan maksudnya dia tu Syiah, tapi orang Syiah mengatakan ini menunjukkan Imam Syafi'i pun berfahaman Syiah. Tapi maksudnya kalau kita buat baik orang kata kita tak betul, maksudnya nak tinggal buat baik tu. Kita buat baik orang kata kamu tak betul, saya kata istiqamah dengan kebaikan. Betul tak? Teruskan kebaikan kamu. Biarlah orang kata tak betul. Rasulullah menyebarkan risalah, orang kata kamu gila. Okey? Teruskan. Imam Syafi'i mencintai Ahlul Bait, dikatakan Syiah. Teruskanlah. Buat apa nak layan orang kata begitu? Jadi takut kalimah-kalimah tu diputar belitkan oleh pihak-pihak tertentu. Wallahualam. Dalam kes macam itu, sanad-sanad yang berkata tentang Hasan Al-Basri, kita kenal siapa dia Hasan Al-Basri. Dan ulama-ulama yang 3 kurun terbaik. Maka kita kena lihat secara jujur dalam bab tu. Tengok pada sanad dia, ataupun kita fahamkan apa maksudnya. Okey, itu penting. Dia macam persoalan, ya, Syekh Saleh Husaimin. Pernah dengar nama Syekh ni? Syekh Husaimin. Ibu-ibu mungkin tak pernah jumpa, tapi saya jumpa. Ada satu persoalan timbul.
Ya, satu persoalan timbul di kalangan pelajar Madinah dan orang luar. Satu hari itu saya masuk dekat Masjid Nabawi. Tempat tu biasanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi yang mengajar. Tapi kali ni ramai orang. Saya tak kenal Syekh Saleh Utsaimin, tak ada gambar dia waktu tu. Lepas tu saya pun duduk kejap, tanya kat brother sebelah tu, siapa tu? Lah, kamu tak kenal ke? Tak. Itulah Syekh Saleh Utsaimin. Kita peminat ilmu kan. Daripada belakang terus duduk ke depan. Dengar, alhamdulillah kita dengar fatwa-fatwa dia. Waktu tu Syekh masya-Allah. Dia bagi, orangnya kecil macam tinggi abang, ya. Lepas tu habis tu, saya memang suka pada ilmu dan saya sayang pada ulama, kan. Dia bangun, habis tu memang pelajar-pelajar ramailah. Dan solat Isyak, kami solat, dan saya memang tabiat saya akan dapatkan ulama. Dia bangun, dia keluar dan saya ikut keluar. Lepas tu saya peluk dia, cium dahi dia sekali. Lepas tu sambil berjalan tu orang bertanya-tanya dan saya mencelah pada dia, saya bertanya satu persoalan. Ya. Dan dia jawab. Mula dia tak berapa nak faham, lepas tu seorang tolong terangkan, baru dia faham. Okey. Lepas tu dia jawab. Okey. Alhamdulillah, itulah satu soalan yang saya simpan. Tapi benda ni dia berkaitan dengan masalah demokrasi, kan, isu kan, tak apa, saya tak nak bicara bab ni. Cuma saya mengatakan bila dia menjawab tu rasa selesa lah kita, kan, tentang apa yang dia dibawakan tu difahamkan. Tapi ada usul dalam bab dijawab. Kita kena faham kenapa Syekh membenarkan. Dia ada kaedah dia, bagi saya faham. Usul Syekh tu tengok. Maksudnya pegangan dia asalnya demokrasi tak boleh. Tu pegangan dia. Okay. Tetapi kalau macam kita dah terjebak, macam mana kaedah dia? Itu asal dia tak terima demokrasi. Tetapi kalau macam kita dah terjebak, macam mana kaedah dia? Itu kita kena ambil. Jangan kata Syekh kata boleh masuk pilihan raya apa semua. Itu silap lah kita. Kita tengok pasal orang mengambil hujah ni, kata Syekh membenarkan masuk pilihan raya. Tetapi usul dia asalnya Syekh tak setuju pilihan raya. Kena faham. Saya bertanya dalam masalah itu. Alhamdulillah, itulah soalan yang dapat saya tanya dalam siri ulama-ulama dengan mulut saya sendiri. Ustaz, tak masuk pilihan raya tu macam mana? Itu tak usahlah bicara bab tu. Saya hanya nak mencerita bab-bab yang ni je. Bagi saya Syekh, saya tanya sendiri dan dia menjawab dan saya faham apa maksud dia. Okey. Alhamdulillah. Dulu saya bercita-cita nak jumpa Syekh Albani rahimahullah, Syekh Ibn Baz, tapi Allah tak sampai, kan. Saya duduk di Mekah, di Madinah waktu tu, dapat pula berjumpa dengan Syekh Utsaimin. Wallahu alam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.